Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini bagi kita meneruskan pembelajaran kita dalam pelajaran pendidikan Islam, pendidikan khas tingkatan 2. Saya doakan semoga anda semua sihat dan ceria pada pagi ini. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu bagi memohon keberkatan daripada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak pelajar sekalian, pada hari ini kita akan belajar dalam bahagian akidah di bawah tajuk Allah tujuan hidupku. Apakah maksud Allah tujuan hidupku? Jom kita lihat seterusnya. Ini adalah doa iftitah yang kita baca pada setiap hari dalam solat kita sebelum kita baca surah Al-Fatihah. Cuba kamu lihat kepada yang saya kepada perkataan yang saya garis itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa maksudnya? Iaitu sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Ini adalah janji kita pada setiap hari kepada Allah SWT. Kita berjanji bahwasanya setiap apa yang kita buat, seperti solat yang kita buat pada setiap hari, ibadat yang kita buat, hidup kita di atas muka bumi ini, dan juga mati kita adalah kerana Allah SWT. Seterusnya, apakah perbezaan antara ciptaan Allah SWT dengan ciptaan manusia? Persoalan ini mungkin bermain-main di fikiran kita. Apakah beza antara ciptaan Allah dan juga ciptaan manusia? Bagi mengetahui apakah perbezaannya, mari kita lihat video ini. Ceria gembira, tawari yang bersama di permata PKPS. Assalamualaikum semua. Bertemu kembali bersama Teacher Shaw. Okay, hari ini Teacher Shaw nak ajar pendidikan Islam bertajuk Ciptaan Allah dan Ciptaan Manusia. Okey, apa itu ciptaan Allah dan apa itu ciptaan manusia? Okey, nak tahu tak? Jom ikut Teacher Shaw. Teacher Shaw nak tunjuk apa itu ciptaan manusia dan ciptaan Allah. Jom. Nak tahu tak ciptaan manusia itu apa? Okey, Teacher Shaw nak tunjuk ciptaan manusia seperti taman permainan. Taman permainan ialah ciptaan manusia. Tengok ni taman permainan. Okey, lagi Teacher Shaw ada buaian. Jom kita naik buaian bersama Teacher Shaw. Buaian ini ialah ciptaan manusia. Dia tidak bernyawa. Okey, lagi apa ciptaan manusia? Ini meja. Meja ialah ciptaan manusia. Okey, ada meja, ada kerusi. Kerusi ialah ciptaan manusia. Ciptaan manusia. Tengok dia bergerak menggunakan minyak. Ciptaan manusia. Ini van pun ciptaan manusia. Tong sampah ciptaan manusia. Ialah rumah dan sekolah. Tengok ni. Okey, lagi selalu ada ciptaan manusia seperti motor. Okey, kita tengok motor. Motor
ciptaan manusia. Dia ada tayar. Tayar pun ciptaan manusia. Motor ni warna biru. Ada helmet. Topi keledar, ciptaan manusia. Helmet ni berwarna hijau, ciptaan manusia. Bag ialah ciptaan manusia. Lagi, hand sanitizer, ciptaan manusia. Okey, sekarang Teacher Syah nak cerita ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu seperti sekarang ni pokok. Pokok ni ciptaan Allah. Dia hidup, dia bernafas menggunakan cahaya matahari. Atas tu ada langit. Langit ialah ciptaan Allah. Matahari juga ciptaan Allah. Lagi Teacher ada pokok besar. Pokok ialah ciptaan Allah. Daun ni pun ciptaan Allah. Selain itu, Teacher Syah, manusia kita sendiri adalah ciptaan Allah. Banyak lagi ciptaan Allah seperti matahari, planet, bintang. Itu adalah semua ciptaan Allah. Haiwan seperti kucing juga memerlukan makanan dan minuman untuk hidup. Semua ciptaan Allah. Dia bergerak dan membiak secara bertelur. Dah tengok contoh yang Teacher Syah bagi. Teacher nak beritahu perbezaan ciptaan Allah dan ciptaan manusia. Ciptaan Allah kebanyakan ia bernafas. Bernafas seperti kita manusia. Lagi, haiwan bernafas, tumbuhan bernafas. Haiwan bernafas dan tumbuhan pun bernafas. Manusia dia membesar. Dia perlu makan dan perlu minum. Sama juga seperti haiwan dan tumbuhan. Haiwan perlu makan dan minum. Tumbuhan juga memerlukan makan dan minum seperti matahari, air untuk keperluan bagi pokok besar. Kalau contoh ciptaan manusia, kita ada telefon. Telefon ialah ciptaan manusia kerana dia tidak besar, tidak perlu makan dan minum. Selain itu, ciptaan manusia ialah gunting. Gunting. Lagi kita ada pen, buku. Buku ialah ciptaan manusia, bukan ciptaan Allah. Itu saja. Jangan lupa buat homework yang teacher bagi. Assalamualaikum. Dari video tadi, saya harap kamu dah dapat bezakan antara ciptaan Allah dengan ciptaan manusia. Kerana banyak contoh-contoh yang diberikan dalam video tadi. Antara yang disebut tadi ciri-ciri perbezaan disebutkan dalam video tadi ialah ciptaan Allah itu adalah bernyawa dan dia membiak. Sedangkan ciptaan manusia tidak bernyawa. Dan ada juga antara ciptaan Allah itu dia perlukan kepada makanan dan minuman untuk hidup. Jadi semoga kamu dapat bezakan antara ciptaan Allah dengan ciptaan manusia. Sekarang kita lihat pula dalil ataupun tanda kekuasaan Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ni Allah sebut khalaqakum, razaqakum, yumitukum, yuhyikum. Itu menggambarkan tentang kekuasaan Allah SWT. Jom kita lihat apakah maksud perkataan-perkataan tersebut.
Maksud ayat yang saya bacakan tadi ialah Allah jualah yang mencipta kamu, kemudian memberi rezeki kepada kamu. Sesudah itu Dia mematikan kamu, kemudian Dia menghidupkan kamu semula. Adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Allah itu sesiapa yang dapat berbuat demikian daripada sesuatu pun? Maha suci Allah dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan dengannya. Dalam ayat ni Allah telah menyebut tentang tanda-tanda kekuasaannya, iaitu antaranya ialah Allah mencipta manusia. Yang keduanya ialah Allah memberi rezeki kepada manusia. Dan yang ketiganya ialah Allah mematikan manusia. Dan selepas itu Allah menghidupkan manusia semula. Inilah 4 perkataan yang disebutkan tadi. Mencipta kamu. Maksud bagi perkataan khalaqakum. Memberi rezeki kepada kamu. Itu maksud perkataan razaqakum. Kemudian mematikan kamu. Itu adalah maksud perkataan yumitukum. Dan yang keempatnya menghidupkan kamu semula. Itu maksud perkataan yuhyikum. Adakah Allah itu berkuasa? Ya, Allah itu berkuasa. Mana buktinya? Inilah bukti-bukti yang menunjukkan Allah itu maha berkuasa. Iaitu yang pertama, Allah mencipta manusia bermula daripada Nabi Adam AS. Bermula daripada Adam. Manusia yang pertama yang Allah ciptakan adalah Nabi Adam. Kemudian Allah ciptakan Hawa, isteri kepada Nabi Adam. Dan seterusnya anak-anak kepada Nabi Adam dan Hawa. Dan seterusnya manusia beranak pinak sampailah kepada kita hari ini. Dan akan terus menerus sehingga berlakunya hari kiamat. Itu adalah bukti kekuasaan Allah yang pertama. Kekuasaan Allah yang kedua ialah mencipta langit dan bumi. Yang kita lihat langit yang terbentang luas, yang segala isi-isi yang ada di langit seperti bintang, bulan, matahari dan sebagainya. Dan begitu juga Allah mencipta bumi yang luas, yang ada dalamnya berbagai kandungan dan juga isi seperti tanah, pokok-pokok, haiwan, tumbuh-tumbuhan, bukit bukau, sungai, lautan dan sebagainya. Yang ketiga, Allah juga berkuasa mencipta kejadian siang dan malam secara silih berganti. Jadi dalam masa 24 jam tu dia akan berlaku siang dan malam secara silih berganti. Yang keempat, Allah berkuasa memberi rezeki kepada makhluk, sama ada makhluk itu makhluk manusia ataupun haiwan. Tetap akan mendapat rezeki daripada Allah SWT pada setiap hari. Yang kelima, Allah berkuasa menghidupkan, Allah berkuasa mematikan, dan juga Allah berkuasa menghidupkan manusia pada hari kiamat. Ini yang akan berlaku kepada kita sebagai manusia dan juga makhluk. Allah mula-mula hidupkan manusia, kemudian Allah matikan manusia, kemudian Allah hidupkan manusia semula untuk dihimpunkan di padang mahsyar pada hari kiamat kelak. Sekarang kita lihat pula apakah peranan kita sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah SWT. Peranan kita sebagai seorang Muslim ialah Muslim yang beriman akan menunaikan segala perintah Allah SWT dan meninggalkan segala larangannya. Peranan yang pertama ialah menunaikan tanggungjawab kepada Allah SWT, iaitu kita laksanakan segala perintah Allah SWT kepada kita, seperti solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan sebagainya. Peranan yang kedua ialah menghormati ibu bapa dan keluarga. Ini juga merupakan salah satu daripada perintah Allah SWT yang kita kena patuh. Peranan Muslim yang ketiga ialah membantu sesama insan. Ini adalah kerana di atas muka bumi ini ada manusia yang kaya, ada manusia miskin, ada manusia yang berharta, ada manusia yang tidak berharta, ada manusia yang senang dan ada manusia yang susah. Jadi sama-samalah kita membantu antara satu sama lain dan elakkan daripada sikap mementingkan diri sendiri.
Peranan Muslim yang keempat ialah melakukan amalan-amalan sunat seperti membaca Al-Quran, berzikir, melakukan puasa-puasa sunat, solat-solat sunat. Ini adalah sebagai tambahan kepada ibadat-ibadat wajib yang kita lakukan pada setiap hari. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Semoga anda semua mendapat segala ilmu dan juga maklumat yang disampaikan sebentar tadi. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.